A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Jumu'ah. Kita berhenti sampai ayat yang ke-10. Ada baki satu ayat lagi, ayat terakhir. Ayat terakhir adalah pelengkap kepada ayat yang sebelumnya, iaitu berkenaan dengan kewajipan solat Jumaat kepada setiap orang Islam yang berakal dan yang baligh, lelaki. Jadi kaitan ayat sebelum ni dengan ayat hari ini, kalau ayat yang ke-9 Allah beritahu kepada orang beriman, Allah tuju percakapan ini kepada bukan semua orang, tapi khusus kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, bahawa satu kewajipan kepada mereka untuk berhenti segala urusan duniawi, sama ada perniagaan, apa sekali kerja pun kena berhenti apabila dilaungkan azan untuk solat Jumaat. Dan ini juga menunjukkan solat Jumaat adalah wajib. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, yang bermaksud siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup pintu hatinya. Taba'allahu ala qulubihim. Siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka taba'allahu ala qulubihim, Allah akan tutup pintu hatinya. Dan sampai bila-bila dia tidak akan teringin untuk pergi solat Jumaat kembali, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sebut antara kelebihan hari Jumaat yang begitu besar, hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari-hari yang lain. Maka Allah bagi tahu kelebihan hari Jumaat sampai tahap semua lelaki Muslim yang berakal, yang baligh, wajib pergi apabila dilaungkan azan untuk solat Jumaat, dan wajib meninggalkan semua urusan. Dan Allah sebut urusan yang paling dicintai oleh manusia, iaitu berniaga. Kerana perniagaan adalah membawa keuntungan yang sangat besar. Boleh kata semua orang yang kaya, tokoh-tokoh korporat, mereka kaya bukan kerja sebagai guru, bukan kerja sebagai imam, bukan kerja sebagai pegawai kerajaan, tapi kerja mereka kerana perniagaan. Jadi walaupun keuntungan begitu besar, pendapatannya begitu lumayan, dan manusia paling susah untuk meninggalkan, itu pun Allah kata wajib kamu tinggal jual beli. Sebab jual beli itu walaupun nampak baik, tapi bila dibanding dengan perintah Allah, bila dibanding dengan mentaati perintah Allah, maka jual beli yang untungnya besar, yang nampak begitu lumayan, sebenarnya nilainya adalah terlalu kecil bila dibanding dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak dalam daripada ayat 9 dan 10 juga Allah nak bagi tahu Islam adalah agama yang merakumi semua kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Urusan perniagaan, urusan ibadat disekalikan. Tidak ada pemisahan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Sebab tu kamu boleh berniaga untuk dapat duit, tapi bila masuk azan berhenti solat. Dan lepas solat, ayat yang ke-10 Allah kata fa iza qudiyatis salatu fantashiru. Bila dah selesai solat, teruskan urusan dunia kamu.
Jadi Islam agama yang merakumi dunia dan akhirat. Cuma dalam Islam Allah sebut wabtaghi dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya carilah apa yang Allah beri kepada kamu daripada dunia. Cari apa? Bukan cari dunia, cari ad-dar al-akhirah, akhirat. Maknanya kalau dunia Allah kata fima ataka, Allah bagi. Tapi kalau akhirat kamu kena cari. Surah Al-Qasas ayat 77. Ramai orang salah faham. Dia mengatakan dunia dengan akhirat kena seimbangkan. Kena cari dunia dan juga kena cari akhirat. Sebenarnya dunia ni tak perlu kita cari, sebab Allah telah tetapkan. Yang Allah suruh kita usaha, kemudian Allah akan bagi. Sebab tu dalam surah Al-Qasas Allah kata wabtaghi, cari apa? Cari ad-dar al-akhirah, cari akhirat. Dengan apa? Dengan dunia. Dunia tu apa dah? Fima ataka, yang Allah bagi pada kamu. Jadi dunia Allah bagi, tapi akhirat kamu kena cari. Dan lepas tu Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Tengah-tengah kamu cari akhirat, jangan lupa habuan kamu untuk hidup senang di dunia. Jadi tak salah nak hidup senang kat dunia, maka Allah pesan jangan lupa. Cuma jangan melampau. Orang beriman Allah sebut dalam surah Al-Furqan, allazina idza anfaqu lam yusrifu. Bila mereka berinfak, mereka tidak boros. Walam yaqturu, dan mereka tidak kedekut. Antara tidak boros dan tidak kedekut. Wa kana baina zalik, dan mereka bila berbelanja antara boros dengan kedekut. Tidak boros dan tidak kedekut. Jadi nak hidup senang kat dunia tak salah, tapi jangan sampai membazir, jangan sampai boros. Telefon ada 3, itu dah lebih kepada keperluan. Kereta ada sampai 3 biji, yang membawanya seorang je, itu lebih kepada keperluan. Itu israf ataupun boros. Jadi dunia setakat usaha. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mulk, kalau dunia famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas muka bumi, wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki Allah. Bila bab rezeki Allah kata berjalan, tapi bila bab beribadat, bila bab solat Allah kata fas'au, bersegera. Bila bab nak lari kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah, Allah kata dalam bab bertaubat kepada Allah, Allah guna perkataan fafirru, lari kepada Allah. Dan dalam bab untuk melakukan kebaikan, Allah kata fastabiqul khairat, berlomba untuk dapat kebaikan. Tengok perkataan Al-Quran yang Allah guna cukup tepat. Kalau rezeki berjalan, tak perlu bekerja sebab Allah dah tetapkan rezeki untuk kamu. Tapi jangan duduk kat rumah, Allah kata berjalan. Jangan risau sebab rezeki Allah dah tetapkan. Tapi kalau bab melakukan kebaikan, Allah kata fastabiqu, berlomba. Jangan berjalan slow and steady je bila nak buat kebaikan, bila nak pergi bersedekah, tunggu minggu depan, tunggu bulan depan. Dan kalau nak bertaubat kepada Allah, jangan tunggu besok. Fafirru, lari dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa yang Allah guna dalam Quran tepat dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau bab rezeki, bertenang. Jangan kelang kabut, jangan berlomba, jangan lari sampai tinggalkan akhirat. Okey, jadi Allah kata pergi solat, lepas solat fantashiru, bertebaralah di atas muka bumi. Kemudian ayat ke-10 juga Allah beritahu semua manusia nak berjaya. Semua manusia nak berjaya, tapi ramai yang manusia cari kejayaan dengan cara yang salah. Mereka tinggal akhirat untuk dapat kejayaan di dunia. Akhirnya mereka rugi dunia dan akhirat. Apa ciri-ciri kejayaan? Siapa yang nak berjaya? Dan apa ciri-ciri kejayaan?
Kalau daripada ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, apa ciri-ciri kejayaan? Adakah dengan memiliki duit yang banyak? Adakah dengan memiliki anak-anak yang cerdik pandai? Adakah dengan memiliki jawatan yang besar baru kita berjaya? Adakah dengan memiliki ilmu yang banyak? Apa ciri-ciri kejayaan seseorang dalam daripada ayat yang ke-10? Sebab di hujung Allah sebutkan la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Maknanya kamu akan berjaya dengan apa yang disebut sebelum tu. Apa dia? Yang sebelum tu Allah kata apa? Bila selesai solat, bertebaralah di atas muka bumi. Buat apa ni? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada rezeki Allah. Carilah rezeki Allah. Kemudian yang kedua, wazkurullaha katsira, berzikirlah, ingatlah kepada Allah banyak-banyak, supaya kamu akan berjaya. Jadi apa ciri-ciri utama kejayaan daripada ayat 10? Cari rezeki ke berzikir banyak kepada Allah? Subhanallah. Ciri-ciri kejayaan paling utama ialah bukan cari rezeki, tapi berzikir pada Allah katsira, banyak-banyak. Jadi pengajaran daripada ayat 10 apa dia? Kalau nak berjaya dalam hidup dunia akhirat, jangan tinggalkan zikir kepada Allah. Jangan tinggal mentaati perintah Allah. Dan jangan berzikir sedikit. Kalau berzikir sedikit, gagal. Bahkan takut-takut termasuk dalam golongan orang munafik. Sebab orang munafik ni, dia berzikir pada Allah, dia solat. Tapi dia bila solat, riak. Bila solat, malas. Dan bila berzikir, wala yazkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi siapa yang tak berzikir langsung walaupun duit banyak, gagal. Dalilnya ayat 10 surah Al-Jumu'ah. Siapa yang duit banyak, pangkat besar, tapi berzikir pada Allah sedikit saja, gagal. Tapi siapa yang berzikir kepada Allah banyak-banyak setiap masa, berdiri, duduk dan baring, dia akan berjaya walaupun duitnya sedikit. Kadang-kadang dia tidak memiliki apa-apa pun, seperti Ashabul Kahfi, tak memiliki apa-apa pun, tapi sebab dia sentiasa mentaati perintah Allah, bahkan doanya pun minta supaya dia sentiasa dipimpin oleh Allah dalam menentukan segala urusan kehidupannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia minta rahmat dan rasyada. Jadi ciri-ciri kejayaan bagi semua orang ialah berzikir banyak-banyak dalam kehidupan setiap waktu. Kalau tak berzikir, percayalah itu tanda-tanda kegagalan hidup kita daripada awal lagi. Okey, itu antara pengajaran daripada ayat 9 dan 10. Kita sambung ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan iza apabila, ra'au mereka melihat, tijarah perniagaan ataupun barang dagangan. Perniagaan atau ataupun bahasa Inggeris lahwan apa dia? Lahwan dalam bahasa Arab ialah lahwun, makna dia mala faidah.
Lahwun dalam bahasa Arab ialah apa yang tidak ada faedah baginya. Jadi apa saja yang sama ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak ada faedah, maka dalam bahasa Arab dipanggil lahwun. Contoh kita sembah kosong, tak ada faedah, itu lahwun. Kadang-kadang kita main haji, main dam, tak ada faedah, maka dia lahwun. Apa saja yang tidak ada faedah memberi kebaikan dalam Al-Quran dipanggil lahwun. Jadi daripada lahwun juga Allah sebut dalam Al-Quran, wala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi daripada lahwun, ini isim. Jadi fa'il dia la tulhikum. Tulhikum tu daripada perkataan lahwun, iaitu janganlah melalaikan kamu. Melalaikan kamu apa dah? Amwalukum, harta-harta kamu, wala auladukum, dan anak-anak kamu, an zikrillah. Maksud apa tu? Maksudnya harta kita pun kadang-kadang boleh jadi lahwun. Bila tu? Bila cari harta lupa pada Allah. Maka cari harta tu sebenarnya mala faidah, yang tidak ada faedah. Harta nampak ada faedah, ada kegunaan, tapi dengan sebab harta kita lupa kepada Tuhan yang bagi rezeki. Maka harta itu adalah sia-sia, main-main. Anak ada faedah, tapi kalau anak tu melalaikan kita daripada tugas utama kita, maka anak itu dipanggil lahwun. Boleh? Sama juga Allah sebut alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakum daripada perkataan lahwun, telah melalaikan kamu takasur, banyak. Banyak apa? Allah tak sebut. Sebab manusia suka banyak. Harta kalau boleh dia nak banyak. Kereta kalau boleh nak banyak. Apa lagi? Pangkat kalau boleh nak banyak. Tanah kalau boleh nak banyak. Maka sebab banyak itu melalaikan kamu daripada apa? An zikrillah. Jadi semua yang melalaikan kita daripada benda yang paling penting, maka dia dipanggil lahwun. Okey? Jadi di sini apa maksud dia? Kelalaian. Dia sebenarnya sebab turun ayat ni, ayat 11 ni ialah disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata ketika Nabi pada hari Jumaat sedang berkhutbah. Nabi tengah berkhutbah. Tengah-tengah khutbah tu datang seorang peniaga. Dalam hadis disebut nama Dihyah bin Khalifah ini seorang peniaga. Dia datang daripada Syam bawa barang dagangan sampai di Madinah ketika Nabi tengah berkhutbah. Dan masa tu disebut dalam hadis, masa tu Madinah tengah mengalami krisis, kelaparan, barang harga naik. Jadi ramai orang tengah lapar masa tu. Nak beli barang pula, barang mahal. Jadi tengah-tengah lapar, tengah-tengah krisis harga makanan, masa tengah dengar khutbah yang dibaca, yang dikhutbahkan oleh Nabi, masa tu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi bawa barang dagangan daripada Syam tepat sampai di Madinah ketika dia. Ya. Ketika betul-betul tepat
tepat pada waktu Nabi sedang berkhutbah. Jadi biasalah bila barang dagangan baru sampai, orang kecoh. Ada yang bergendang, ada yang bunyikan suara sebagai isyarat ada barang dagangan baru sampai. Jadi tengah-tengah Nabi berkhutbah dan mereka tengah lapar, tiba-tiba barang dagangan sampai. Barang dagangan dia bawa apa? Gandum, tepung, minyak. Jadi cuba bayangkan, ini tengah-tengah lapar ni, barang pula mahal, jadi dia nak berebut untuk dapat yang pertama supaya apa? Dia akan dapat yang pertama, yang kedua mungkin dapat harga yang murah sebab barang tu datang baru sampai. Okey? Kemudian bila semua keluar, ini infaddu. Infaddu makna mereka bertaburan. Infaddu makna tengah Nabi berkhutbah, infaddu mereka bertaburan. Ilaiha, kepadanya ni balik kepada apa? Balik kepada tijarah. Jadi bila dengar bunyi bising, bunyi gendang apa semua, yang tengah dengar khutbah tu infaddu, bertebaran. Dia kalau sebelum ayat ni ayat 10, fantashiru, Allah kata bila selesai solat Jumaat fantashiru. Beza. Fantashiru ni fi'il amar, iaitu Allah perintah selepas solat Jumaat keluarlah daripada masjid secara sistematik. Keluar teratur, bukan bertaburan. Itu fantashiru. Tapi kalau infaddu, mereka dengar je ada peniaga yang bawa barang dagangan baru sampai, mereka keluar secara bertaburan, tidak teratur. Okey? Kemudian wataraku ka qa'imah, dan mereka meninggal engkau qa'iman. Mereka meninggal engkau Nabi Muhammad qa'iman, dalam keadaan berdiri. Okey. Tak disebut berapa yang keluar ni, tapi yang disebut dalam hadis yang tinggal terus mendengar khutbah Nabi ialah 12 orang. Dan dalam hadis disebut antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Osman, Abdurrahman bin Auf, 12 orang. Okey? Jadi, apa yang Allah nak beritahu sebenar? Dalam keadaan mereka tengah lapar, ada krisis, harga barang mahal. Masa itulah Allah uji mereka, iaitu tengah mendengar khutbah. Khutbah Jumaat ni, semua yang baik. Al-Quran, hadis, mengajak manusia buat baik. Kemudian yang bagi khutbah pula adalah pentazkirah yang terbaik. Murabbi yang terbaik nombor 1, iaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka boleh meninggalkan. Mereka boleh meninggalkan siapa? Penterbiah, murabbi yang terbaik, pentazkirah yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad. Dan mereka meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang semuanya baik. Nabi baca Al-Quran, Nabi baca hadis, mengajak manusia sembah Allah, mengajak manusia berlomba untuk melakukan amal kebaikan. Boleh mereka tinggal, pergi kepada apa? Ilaiha, kepada perniagaan. Jadi perniagaan ni sebenarnya Allah sebut dua. Satu perniagaan,
Yang kedua, lahwun. Ada dua benda. Satu perniagaan, iaitu Dahya Al-Kalbi membawa barang dagangan, tepung, gandum, minyak. Kemudian lahwun apa dah? Lahwun ni ada ahli tafsir mengatakan bila Dahya Al-Kalbi sampai di Madinah aja digendang, dipalukan gendang. Kemudian bunyi tepik sorak apa semua, itu dah bagi lahwun. Jadi ada dua benda hasil daripada perniagaan, keluarlah lahwun. Okey? Tapi bila Allah kata infadu ilaiha, mereka lari bertaburan, keluar bertaburan kepada apa? Antara dua ni. Tijarah ke lahwun? Tengok bahasa ini tadabbur. Kalau kita tak tadabbur, kita tak perasan langsung. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ha ni dipanggil muannas. Dhamir ganti nama untuk muannas, untuk perempuan. Kalau hu, ini dipanggil muzakkar, untuk lelaki. Jadi sekarang kalau ilaiha ni muannas, dia balik kepada apa? Antara dua ni. Sepatut dalam bahasa Arab, dia dhamir tu ganti nama, dia kembali kepada yang paling dekat. Paling dekat dengan dhamir, lahwan ke tijarah. Lahwan. Kalau lahwan muzakkar, dia mesti ilaihi. Dia mesti ilaihi sebab lahwun perkataan muzakkar. Kalau muannas ilaiha, dia balik pada tijarah. Sebab tijarah tun tu tanda muannas. Jadi kenapa kaedah bahasa Arab sepatutnya dhamir ni balik pada yang paling dekat, iaitu lahwun. Tapi tak, dia balik pada tijarah. Sebabnya antara dua ni berniaga dengan hiburan, dengan keseronokan. Dua-dua manusia suka, tapi yang paling manusia suka apa dia? Perniagaan. Antara pergi menyanyi dengan berniaga yang untungnya besar, manusia lebih suka pergi berniaga. Maka Allah kembalikan dhamir ni kepada yang paling manusia suka, iaitu perniagaan. Yang ni datang setelah ada tijarah. Okey? Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenar? Khutbah Jumaat wajib dengar. Khutbah Jumaat wajib dengar. Sehingga kan ada pendapat mengatakan khutbah Jumaat itu adalah ganti kepada 2 rakaat solat Zuhur. Solat Zuhur 4. Tapi bila hari Jumaat jadi 2. Sebab apa? 2 rakaat. 2 rakaat lagi adalah gantinya adalah khutbah Jumaat. Sebab itulah siapa yang bercakap, siapa yang pegang makna batu ketika khatib berkhutbah, pahala Jumaatnya sia-sia. Seolah dia solatnya tak lengkap. Hanya 2 rakaat sahaja. Okey? Jadi pengajaran sebenar Allah nak mengajar Nabi dan nak mengajar hamba-hamba dia, termasuk kita lah. Apa dia? Manusia yang tak cerdik, manusia yang tak waras ialah dia meninggalkan peringatan daripada Allah. Dia meninggalkan ayat Quran yang penuh dengan kebaikan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, kebijaksanaan, iaitu kefahaman agama melalui Quran dan hadis, faqad utiya khairan katsira. Sebenarnya bila dia faham agama, dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah nak beritahu manusia ni, bila dia tinggal Al-Quran, bila dia tinggal tazkirah, bila dia tinggal pentazkirah yang terbaik iaitu Nabi, mana otaknya ada masalah. Sebab itu dia meninggalkan yang terbaik dan ambil yang kurang baik. Yang kurang baik apa dia? Perniagaan, lahun. Tapi dimaafkan perbuatan para sahabat, walaupun mereka adalah sahabat, mereka dididik oleh Nabi, tapi masih boleh berlaku. Mereka dimaafkan. Sebab apa? Sebab masa tu mereka tengah lapar. Masa tu ada krisis harga makanan yang tinggi.
Jadi kalaulah pengajaran untuk kita beda. Kalaulah kita melewatkan solat, kalaulah kita pergi solat Jumaat lambat, kalaulah kita hari itu kita tinggal kelas tadabbur Al-Quran, hanya bukan kerana tijarah, bukan kerana lahwin, tapi kerana saja-saja buang masa kosong, perut pun tak lapar, duit pun banyak, tapi masih meninggalkan tazkirah daripada Allah, masih meninggalkan tadabbur Al-Quran, masih meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita adalah orang yang tercela. Sebab tu ulama kata ayat ni sebenarnya Allah nak mencela ni. Kalau kita baca terjemah kita tak faham. Kita tak faham bahawa ayat ni sebenarnya Allah nak mencela. Kalau kita tengok daripada ayat 9, Allah tuju cakap pada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati fas'au ila zikrillah. Allah bercakap dengan seolah orang beriman depan. Allah bercakap direct dengan orang beriman. Fas'au, segeralah kamu. Dan fa iza qudiyatis salah, apabila selesai salat, fantashiru. Allah bercakap direct dengan orang beriman. Hendaklah kamu iaitu keluar daripada masjid, wabtagu, dan carilah rezeki Allah. La'allakum, semoga kamu, itu direct. Tapi bila masuk ayat ke-11, Allah tak bercakap seolah orang beriman depan mereka, depan Allah. Bukan direct dah. Allah tukar daripada mukhatab, iaitu dhamir orang yang depan kita, kepada orang yang ghaib, mereka. Itu ulama ahli tafsir mengatakan Allah nak mencela. Bila Allah nak mencela, Allah tak guna kamu, Allah guna mereka. Bila mereka melihat perniagaan, Allah tak kata dah bila kamu melihat. Ini tanda-tanda Allah nak mencela perbuatan para sahabat ni. Satu perbuatan yang tercela, apa dia? Kamu boleh tinggal tazkirah daripada Allah, daripada ayat Quran, dan tazkirah daripada pentazkirah yang terbaik, manusia yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling suci, tiba-tiba kamu tinggal. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Walaupun kamu sahabat. Jadi Allah nak beritahu, walaupun sahabat, kadang-kadang boleh juga melakukan perkara yang tersebut, tapi mereka dimaafkan. Sebab apa? Sebab ketika itu mereka mengalami krisis kelaparan, krisis harga barang mahal. Jadi kalau kita tinggal satu hari, katalah solat lambat, ataupun tertinggal solat, ataupun tertinggal baca Quran, ataupun tertinggal zikir pagi petang, ataupun tertinggal kelas tadabbur, hanya bukan kerana perniagaan, hanya bersembang kosong, hanya kerana pergi kenduri semata-mata, hanya kerana meeting duniawi semata-mata, bukan perniagaan pun, bukan ada untung yang besar pun, maka kita adalah termasuk orang yang tercela di sisi Allah. Kita termasuk orang yang dicela oleh Allah sebab cara kita berfikir dah tak betul, iaitu meninggalkan benda yang paling penting, benda yang paling utama, benda yang sangat membawa kebaikan pada kita, hanya kerana benda yang remeh-temeh. Banyak tak berlaku dalam kehidupan kita? Banyak. Kita tinggal Al-Quran kadang-kadang 2-3 hari. Kenapa? Berjalan-jalan. Sepatut sambil berjalan bawa Al-Quran. Kamu berjalan sebab Allah yang bagi kamu sihat, Allah bagi kamu rezeki, maka jangan tinggal Allah, jangan tinggal Al-Quran. Pergi mana-mana bawa Al-Quran, tadabburlah Al-Quran di mana-mana. Okey? Sama juga kadang-kadang kita tinggal kelas tadabbur untuk memahami ayat Allah, untuk memahami perintah Allah, hanya kerana apa? Hanya kerana ada temu janji dengan kawan. Jadi bukan tak boleh bertemu dengan kawan, bukan tak boleh berjalan, tapi jangan kerana benda yang kecil kamu tinggal benda yang paling utama dan benda yang paling banyak kebaikan untuk kamu dunia dan akhirat. Okey? Dan pengajaran untuk kita juga ialah pengajaran untuk kita, macam saya yang menyampaikan, pengajaran untuk orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Bila saya tengah mengajar, ada orang keluar, jangan kecil hati. Sebab orang sehebat Nabi pun sahabat boleh tinggal. Benda itu adalah satu sunnatullah. Jangan cepat kecil hati, jangan cepat merajuk.
Kadang-kadang kita berdakwah dah lama, orang pun tinggal kita. Jangan. Sebab Nabi pun ditinggal oleh, ada ketika tertentu Nabi ditinggal oleh sahabat. Kadang-kadang orang tak datang kelas kita kan, sekian lama, kita pun kecil hati. Jumpa dia kita tak senyum, jumpa dia kita tak tegur. Sebab apa? Kecil hati tak datang kelas kita. Jangan. Sebab Nabi pun ada sahabat ketika tertentu mereka tinggal Nabi, walaupun Nabi pendakwah yang paling hebat. Okey? Kemudian Allah tempelak para sahabat yang meninggal Nabi ni. Allah kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Pada siapa ni? Allah tak kata kul lahum, katalah pada mereka ni yang lari lintah pukang untuk pergi beli barang dan meninggalkan Nabi tengah berkhutbah. Katalah pada mereka, ma indallah, apa yang di sisi Allah, khairun, lebih baik, minal lahwi, dari hiburan ataupun kelalaian, wa minat tijarah, dan dari perniagaan. Jadi bagi tahu mereka yang sibuk nak berniaga, sibuk nak beli barang, sibuk nak makan ni, bagi tahu mereka apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada hiburan yang mereka pergi tu, dan lebih baik daripada perniagaan yang mereka tamak tu. Jadi yang mereka pergi itu sebab apa? Sebab mereka ingat perniagaan tu lebih baik daripada yang Allah janji pada mereka. Sebab mereka rasa hiburan yang mereka dengar tu lebih seronok, lebih baik daripada apa yang Allah janji. Maka bagi tahu pada mereka, sebenarnya apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang mereka harapkan. Yang tu yang tak masuk tu. Sebab itulah Nabi, Allah mendidik Nabi yang pertama dalam surah Wadduha kan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah didik Nabi daripada awal lagi, jangan tamak dengan dunia. Dunia ni ala kadar. Sebab apa? Walal akhirah, pastilah akhirat itu khairun, lebih baik bagi engkau daripada dunia. Jadi sebab itulah Nabi tak tamak bila cari dunia, tapi bila cari akhirat Nabi puluh, Nabi tamak habis-habisan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebut sifat Nabi dalam surah At-Taubah, akhir surah At-Taubah kan. Nabi ni harisun, sangat tamak untuk membawa kebaikan kepada orang beriman. Bukan tamak nak cari harta, bukan tamak nak cari nama dan pangkat di dunia, tapi tamak untuk mencari akhirat. Yang ni yang Allah tanam pada Nabi. Dan 12 orang yang berjaya bertahan ketika Nabi sedang berkhutbah, walaupun mereka tahu ada barang dagangan baru sampai, walaupun perut mereka lapar, mereka sangat-sangat memerlukan makanan, tapi mereka berjaya diterbiah oleh Nabi. Akhirat lebih baik, apa yang di sisi Allah lebih baik. Jadi mereka bertahan 12 orang ni. Bahkan dalam hadis disebut juga, Nabi kata kalaulah semua orang tinggalkan Nabi seorang-seorang berkhutbah, yang lain semua pergi, seorang pun tak tinggal, Nabi kata akan datang api neraka memenuhi wadi di Madinah tu. Tapi musibah Allah tak turun, api tak datang. Sebab apa? Sebab 12 orang. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Kerana 12 orang yang betul-betul faham agama, kerana 12 orang yang betul-betul istiqamah, pertahankan iman, pertahankan nafsu, sabar menahan nafsu mereka, maka yang cabut lari itu selamat.
Selamat. Sebagai Allah sebut dalam surah apa ni? Allah kata, "Wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihim." Allah tidak akan azabkan mereka selagi mana engkau Muhammad ada bersama mereka, dan Allah juga tidak akan mengazabkan umat engkau selagi mana mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kita kena banyak bersyukur kepada golongan yang macam 12 orang ni. Mereka terus beriman, mereka terus berzikir, mereka terus berdakwah. Kerana mereka lah kadang-kadang azab Allah tertahan. Dan kerana 12 orang ni lah api Allah ataupun musibah Allah tak turunkan kepada semua penduduk Madinah. Ini kesan terbiah Nabi. Kenapa 12 orang bertahan ni? Yang dia yakin ialah apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada lahwin, daripada tijarah. Berapa ramai manusia yang sibuk dengan lagu, sibuk dengan muzik, sibuk tengok resipi masak, sampai meninggalkan tazkirah, sampai meninggalkan kelas tadabbur, sampai melewatkan solat. Alangkah ruginya. Kemudian Allah kata, wallahu, dan Allah khairu, sebaik-baik, ar-razikin, pemberi rezeki. Kemudian Allah tegaskan lagi, bukan setakat apa yang di sisi Allah tu lebih baik daripada perniagaan. Allah sebut perniagaan sebab manusia antara kerja biasa dengan kerja berniaga, manusia lebih suka berniaga sebab perniagaan ni membawa keuntungan yang berganda-ganda. Berbeza dengan kerja biasa, guard ke, guru ke, pegawai kerajaan, dia tak berganda keuntungannya. Jadi Allah sebut perniagaan yang paling susah untuk manusia tinggal. Okey. Jadi Allah kata, yang kedua, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Okey, saya buat analogi Ada syarikat A bagi gaji RM 10K. Syarikat B bagi gaji RM 100K. Syarikat C bagi gaji RM1 juta. Saya nak tanya, daripada 3 syarikat ni, yang mana paling baik pemberi rezeki? Pemberi rezeki mana yang paling baik? Pemberi rezeki yang mana paling baik? Yang 10K ke, 100K ke, 1 juta? Otak kita masa ni waras. Iaitu, kita akan pilih syarikat C. Sebab dia bagi 1 juta, gaji 1 juta. Kenapa kita pilih yang 1 juta? Sebab dibanding dengan dia adalah khair, paling baik. Ini khair. Paling baik di antara 3 ni. Masa ni kita waras. Tapi bila satu lagi D, apa dia? Ini bukan syarikat, Allah apa dia? Khairul raziqin. Khairul ar-raziqin. Berapa yang Allah bagi? 10K? Bukan. 100K? Bukan. 1 juta? Bukan. Allah bagi ialah mala ainun ru'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ini yang Allah bagi ni. Khairul razikin, iaitu Allah
Apa yang dia bagi bukan 10K, bukan 100K, bukan 1K. Sebab dia khairul razikin, mesti lebih daripada semua ni. Apa dia? Mala ainu ra'at. Ya Allah nak bagi ialah yang tak pernah dilihat oleh mata manusia. Kalau 10K manusia pernah tengok, 100K pernah tengok, 1 juta pernah tengok. Dan yang kedua, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia. 10K pernah dengar, 100K pernah dengar, 1 juta 10 pernah dengar, 100 juta pun pernah dengar. Tapi di akhirat besok, apa yang kita tak pernah dengar pun kat dunia. Dan yang ketiga yang Allah nak bagi ialah wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas dalam fikiran manusia. 100K biasa terlintas, walaupun tak dapat, tapi biasa terfikir. 1 juta, 10 juta biasa terfikir. Tapi di akhirat besok Allah akan bagi yang kita tak pernah terfikir pun. Mana mungkin kita terfikir istana kat atas, sungai 4 kat bawah. Mana kita pernah terfikir makan banyak mana pun tak buang air besar. Tak ada penyakit. Tak payah pergi ke tandas. Tapi makan tak berhenti. Mana kita pernah terfikir tak tanam apa-apa. Tak ada kebun pun, tapi boleh makan semua jenis buah bila-bila masa, bukan bermusim. Jadi yang Allah nak bagi ialah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terfikir oleh kepala manusia. Sebab dia khairul razikin. Kalau antara 3 ABC, manusia pilih 1 juta. Sebab ini yang terbaik. Tapi bila dibanding dengan Allah khairul razikin, ramai manusia tak nampak. Solat awal waktu dengan lewat, dia pilih solat lewat waktu. Solat surah dengan solat jemaah, dia pilih solat surah. Bagi masa untuk baca dan tadabbur Al-Quran, dia pilih untuk bersembang kosong. Berjalan melihat kebesaran Allah, dia pilih untuk berjalan melancong saja-saja. Sebab yang ni jenis tak nampak. Yang ABC ni nampak. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, dan kita yakin Allah khairul razikin, bila masuk waktu salat, berhenti. Sebab kita kelang kabut nak sibuk meeting tu untuk dapat apa? Rezeki. Untuk dapat bonus. Tapi kena ingat, siapa yang bagi bonus? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Allah yang suruh salat, Allah itulah yang bagi rezeki. Allah yang suruh kita tutup aurat, Allah itulah yang bagi rezeki yang kita duduk cari siang dan malam. Jadi biarlah sesuai, selari apa yang kita ucap dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang mulut kita ucap Allah sebaik-baik pemberi rezeki, tapi kita cari dengan orang juga. Kita bergantung pula dengan orang. Ini yang Nabi ajar para sahabat. Allah sebaik-baik rezeki, maka mereka tak sanggup tinggal semua harta benda, sanggup tinggal tanah air mereka di Mekah. Untuk apa? Untuk pergi ke mana? Untuk pergi pada khairu ar-raziqin. Mereka pergi di Madinah, tak tahu kerja apa. Tak tahu nak tinggal di mana, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada, kerja pun tak ada, tapi mereka pergi pada khairu ar-raziqin. Ini keyakinan yang berjaya Nabi tanam dalam hidup para sahabat. Sebab itulah Nabi dan sahabat bila pergi ke Madinah tak meminta, walaupun mereka tak ada kerja, walaupun mereka tak ada harta pun, bila sebaik saja sampai di Madinah, mereka tak minta. Sebab apa? Sebab mereka ada khairu ar-raziqin. Orang-orang Ansar di Madinah tawarkan macam-macam pada orang Muhajirin. Nak bagi tanah, nak bagi kebun, nak bagi rumah, nak bagi isteri. Tapi semua mereka tolak. Sebab apa? Yang nak bagi itu orang. Dia nak apa dah? Dia nak yang bagi itu ialah Allah. Sebab tu Abdurrahman bin Auf, bila ditawar kepadanya harta, rumah, isteri, dia tolak semua. Dia kata, tunjukkan aku pasar untuk aku berniaga, dan aku nak yang bagi rezeki pada aku ialah Allah, bukan manusia. Ini yang Nabi berjaya membentuk para sahabat yang betul-betul yakin sebaik-baik rezeki ialah Allah. Maka sebab itulah hidup mereka untuk Allah sahaja. Dan sebab itulah tak ada sahabat yang mati kebuluran. Kadang-kadang 3 bulan rumah Nabi tak berasap, tapi tak mati pun. Nabi sihat walafiat, umur 60 pun boleh pergi berperang, walaupun makan tak banyak. Kita ni makanan melimpah dalam peti, dalam stor, banyak makanan. Tapi nak kadang-kadang dalam kelas pun boleh tertidur.
Kalau nak pergi berdakwah pun mungkin hujung tahun ataupun lepas pencen. Makan banyak, rezeki banyak. Sebab kita bergantung kepada manusia. Kita tak bergantung pada khairul ar-raziqin. Jadi pengajaran yang sangat besar kepada kita semua dalam ayat 11. Pertama, jangan kerana perniagaan, kerana hiburan kamu tinggal benda yang paling penting dalam hidup kamu. Tinggal baca Al-Quran, tinggal tadabbur Al-Quran, tinggal kelas tadabbur, tinggal peringatan daripada Allah dan Rasul. Jangan. Sepatut kamu utamakan yang utama dalam hidup kamu. Kemudian yang kedua, bila kita sampaikan kebaikan ataupun dakwah kepada orang, orang tak terima, jangan kecil hati. Sebab sehebat Nabi ni, pentazkirah yang terhebat, murabbi yang terbaik pun sahabat boleh meninggalkan Nabi. Tapi mereka dimaafkan sebab apa? Sebab keadaan ketika itu sangat kritikal. Jadi kalau kita perut pun kenyang, bukan lapar, harga barang pun tak mahal, tapi masih tak ada masa untuk yang terbaik iaitu Al-Quran, maka kita termasuk orang yang tercela. Sebagaimana Allah cela para sahabat dalam ayat ni, iaitu infaddu, bertebaran cari duit, cari perniagaan dan meninggalkan Rasulullah ataupun meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Habis surah Al-Jumu'ah. Antara kita ambil sikit pengajaran daripada surah Al-Jumu'ah. Daripada ayat pertama, hilang suara. Ada? Suara saya masih ada ni. Okey. Antara pengajaran daripada surah Al-Jumu'ah, pertama, daripada ayat pertama. Hanya Allah sahaja yang layak disucikan daripada segala kelemahan dan layak disembah. Hanya Allah sahaja yang layak disucikan daripada segala kelemahan, kekurangan, dan Dia sahaja yang layak disembah. Yang kedua, sesiapa yang tidak membesarkan Allah, mensucikan Allah dan mentaatinya, dia lebih teruk daripada makhluk Allah yang tidak bernyawa, seperti batu, pasir, tumbuh-tumbuhan, bahkan haiwan. Bahkan lebih teruk daripada haiwan. Okey, yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Tujuan Allah mengutuskan Nabi dan menurunkan Al-Quran ialah, tujuan utama Allah mengutuskan Nabi dan menurunkan Al-Quran ialah untuk membersihkan akidah manusia daripada syirik, kufur dan sifat-sifat yang terkeji. Yang keempat, cara untuk membersihkan hati manusia daripada syirik dan sifat terkeji ialah dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mempelajari maksud-maksudnya,
dan beramal dengan segala perintah dan larangannya. Yang kelima, Al-Quran boleh menukar manusia yang buta huruf. Al-Quran boleh menukar manusia yang buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak bertamadun, kerjanya hanya gembala kambing, menjadi umat yang terbaik dan generasi yang terunggul. Maka sepatutnya Al-Quran lebih mudah untuk menukarkan manusia yang tidak buta huruf. Maka sepatutnya Al-Quran lebih mudah untuk menukar manusia yang tidak buta huruf agar menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Yang keenam, kelebihan yang paling besar yang diberi Allah kepada manusia ialah Al-Quran. Apabila ia dibaca, dihayati dan diamalkan pengajarannya. Yang ke-8, sesiapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya dan tidak beramal dengannya, mereka menyerupai orang-orang Yahudi yang Allah sifatkan seperti keldai. Yang ke-9, sesiapa yang takut untuk mati, mereka adalah orang yang berdosa dan mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Yang ke-10, orang yang beriman sudah pasti suka untuk mati dalam beriman kepada Allah. Kerana kematian itu adalah satu proses untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, semua yang kita takut, kita boleh lari daripadanya. Semua yang kita takut, kita boleh lari daripadanya, kecuali kematian.
Semua yang kita takut, kita boleh lari daripadanya kecuali kematian. Kerana setiap kali kita lari daripada kematian, kematian akan berada di hadapan kita. Kerana setiap kali kita lari daripada kematian, maka kematian akan berada di hadapan kita. Yang ke-12, semua amalan yang dilakukan oleh manusia, sama ada kecil ataupun besar, sama ada secara terbuka ataupun tersembunyi, diketahui oleh Allah dan akan dibalas di akhirat. Sekiranya baik, balasannya baik, dan sekiranya buruk, balasannya buruk. Kecuali apabila dia bertaubat daripada dosanya. Okey, yang ke-13. Yang ke-13. Apabila diseru untuk solat Jumaat, wajib ke atas orang yang beriman meninggalkan segala urusannya, termasuklah jual beli, dan urusan jual beli ketika itu menjadi haram. Yang ke-13, Islam tidak pernah mengasingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Islam tidak pernah mengasingkan kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan Islam menggalakkan manusia berniaga, tetapi dalam masa yang sama pastikan sentiasa berzikir kepada Allah banyak dan mentaati perintahnya sepanjang masa. Yang ke-13. Yang ke-14. Asas kejayaan bagi setiap manusia ialah sentiasa mentaati perintah Allah. Asas kejayaan bagi setiap manusia ialah sentiasa mentaati perintah Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Sentiasa mentaati perintah Allah dan banyak berzikir kepadanya. Yang ke-14. Besar mana keuntungan perniagaan seseorang sekalipun, ia tetap satu kerugian
Bahkan satu kecelakaan apabila ia meninggalkan peringatan Allah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ke-15, yang terakhir, manusia yang waras akan sentiasa mencari dan mengharapkan rezeki daripada Allah, bukan daripada manusia. Kerana Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Okey, cukup lebih kurang 15 pengajaran daripada surah Al-Jumu'ah. Dan dengan ini tamatlah tadabbur surah Al-Jumu'ah. Ada soalan? Bagaimana kalau seseorang itu bekerja sebab nak bagi duit untuk berdakwah? Bekerja untuk bagi duit untuk berdakwah. Sebenarnya berdakwah kadang-kadang talbisu iblis, kadang-kadang tipu daya iblis. Dia buat alasan kita nak bekerja, nak cari duit supaya nak menggerakkan orang supaya berdakwah. Sebenarnya untuk berdakwah kadang-kadang tak perlukan duit. Sebab saya pernah sebut dalam kelayan lepas, Nabi bagi syarat untuk berdakwah. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi tak kata, sampaikan daripada aku bila kamu ada duit. Dan sebab itu Allah utuskan Nabi dalam keadaan ailah miskin. Allah tak jadikan Nabi itu seorang yang tokoh korporat, seorang jutawan. Sebab nak mengubah hati manusia bukan dengan duit, tapi dengan ilmu. Jadi kalau alasan bekerja nak cari duit untuk berdakwah, alasan itu kurang tepat. Kamu boleh berdakwah dengan masa, dengan tenaga, dengan buah fikiran, dengan ilmu. Duit itu sambil-sambil, bila ada duit, okey, silakan. Bila ada, okey, bagi. Tapi jangan nak tunggu duit ada, nak tunggu duit banyak, baru nak berdakwah. Itu dah takut-takut kita tertipu oleh syaitan. Dan kita tahu ramai pendakwah di zaman Nabi, contoh Mus'ab bin Umair. Asalnya orang kaya, masa dia kaya, dia tak jadi pendakwah. Dia banyak duit sebab dia kufur kepada Allah. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi miskin. Masa miskin dia jadi pendakwah. Sehingga Nabi menangis tengok keadaannya daripada seorang pemuda yang hidup mewah di Mekah, masa dia kufur kepada Allah, tiba-tiba bila dia Islam mengubah kehidupannya menjadi pemuda yang miskin, pakai baju terkoyak, sehingga Nabi menangis melihat keadaannya. Tapi dengan kemiskinannya tak menghalangnya untuk menjadi pendakwah. Dia adalah pendakwah yang pertama yang diutuskan oleh Nabi di Madinah. Tidak ada rumah-rumah penduduk Madinah yang tidak sampai mesej dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dengan apa? Bukan dengan duit. Jadi duit itu bukan kita nafikan satu keperluan, tapi jangan jadi alasan kerana tak ada duit tak boleh berdakwah. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat kepada mereka yang boleh sangat, sebab dia termasuk dalam 8 asnaf yang layak dapat zakat. Salah satunya ialah fi sabilillah. Fi sabilillah ni ulama mengatakan umum. Siapa saja yang bekerja, yang belajar untuk menyampaikan ilmu ataupun untuk mendekatkan manusia kepada Allah,
dia termasuk fisabilillah dan layak mendapat zakat. Sama ada dia ustaz ke, dia pendakwah ke, kadang-kadang dia bukan ustaz, tapi dia boleh membantu untuk menghidupkan suasana dakwah di tempat tu, maka dia layak dapat duit zakat. Okey? Apa pekerjaan? Betul. Bolehkah kita korban 2 ekor lembu ataupun lebih? Tiada maksimum jumlah korbankan. Dan bolehkah kita berkorban tapi kita ambil bahagian di banyak tempat? Contoh, saya ambil bahagian di Palestin, di kampung, di masjid rumah saya dan di Syria. Okey. Pertama, boleh tak korban 2 ekor? 2 ekor tak boleh, tapi 200 ekor boleh. Nabi pernah korban 100 ekor unta. Dan lagi banyak, lagi besar manfaatnya, lagi bagus kebaikan. Jadi kita tanya soalan 2 ekor, sebab apa? Sebab luar biasa orang korban 2 ekor lembu, yang biasanya 2 bahagian. Boleh, Kemudian boleh tak kita ambil bahagian di banyak tempat? Dia ulama beza pendapat lah, tapi pendapat yang paling rajah, yang paling tepat, sebagaimana disebut oleh Syekh Saleh Utsaimin, korban sebenarnya bukan tujuan nak agihkan daging kepada orang miskin. Tujuan korban sebenar ialah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah. Jadi yang paling asas korban ialah kita nak beribadat kepada Allah. Adapun nak agihkan daging, itu tujuan nombor 3, nombor 4. Maka sebab itulah korban yang paling baik ialah korban di tempat kita. Kenapa tempat kita? Sebab ini ibadat kita, dan banyak kelebihan, banyak kebaikan kita akan dapat bila kita korban di tempat kita. Pertama, kita boleh tengok sendiri sembelihan kita, ataupun yang lagi baik kita boleh sembelih sendiri. Itu lagi afdal. Nabi sembelih sendiri korbannya. Dan yang kedua, kita boleh agihkan daging tu mengikut apa yang disebut oleh Al-Quran. Al-Quran kata daging korban tu yang terbaiknya dibahagi 3 bahagian. 1 bahagian untuk kita sendiri, 1 bahagian untuk orang fakir miskin, 1 bahagian untuk jiran kita walaupun dia dah kaya, sebagai silaturahim, sebagai ukhuwah. Jadi kalau kita korban di tempat lain, kita tak boleh tengok, kita tak boleh sembelih, kita tak boleh nak eratkan hubungan ukhuwah dengan jiran, dengan sahabat, kita tak boleh nak bantu orang miskin. Di tempat lain kita tak kenal orang miskin, adakah betul sampai pada sasaran? Dan kalau betul sampai pada orang miskin pun, kita tak rasa dia adalah saudara kita, dan dia pun tak tahu siapa yang bagi daging, mana hubungan ukhuwah tu tidak ada. Maka saya lebih condong kepada pendapat korban yang terbaik ialah di tempat kita sendiri. Kita sendiri bagi daging kepada jiran kita, kepada orang miskin, supaya orang miskin rasa rahmat kita kepada mereka. Jangan pula orang miskin di sini ramai yang tidak dapat daging, tapi orang miskin di tempat lain yang kita tak kenal mereka, mereka tak kenal kita, dapat daging. Jagalah orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kalau patut zakat 1K, kita beri semua pada kumpulan pendakwah. Boleh. Tidak ada dalil yang mengatakan mesti bagi zakat ke 88 asnaf. Mana kalau 8,000, 1,000 satu untuk orang berhutang, 1,000 untuk fisab, tidak ada dalil lah. Kalau kita nak bagi 1K zakat tu kepada semua pendakwah pun tak salah, sebab tidak ada dalil yang mewajibkan bagi kepada setiap asnaf. Ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tidak ada dalil. Lagi pula kalau kita nak bagi 1K, nak cari 8 asnaf, rasa-rasa macam tak akan jumpa lah. Dalam masa yang sama orang yang berhutang, dalam masa yang sama mu'alaf, dalam masa yang sama ada Ibnu Sabil, dalam masa yang sama ada fakir, dalam masa yang sama ada miskin, lepas tu apa lagi? Fi sabilillah dan sebagainya. Rasanya nak cari 8 asnaf dalam satu masa, satu perkara yang sulit.
Bolehkah kita buat duit subahah untuk dibuat pagar batu rumah jiran? Oh, duit subahah. Duit subahah ni maksudnya duit haram lah. Kalau duit haram untuk kita tak boleh. Duit haram kalau untuk kita tak boleh. Sebab dia haram bagi kita. Tapi untuk orang lain tak haram. Bahkan ulama kata kalau duit riba daripada simpanan kita, kita tak boleh. Tapi kalau kita ambil duit riba tu bagi pada orang miskin, itu halal baginya. Sebab dia tak terlibat dengan riba. Jadi kalau nak buat pagar pun, pagar tu pagar kita kan, bukan pagar orang. Sebaik-baik carilah yang halal. Takut-takut bila sumber rezeki kita tidak halal, ibadat kita tak diterima, doa tak dimakbulkan. Anak saya hadiah korban untuk ayah dia. Macam mana nak niat tu? Anak saya hadiah korban untuk ayah dia. Ni nak korban ke nak hadiah ni? Dia salah satu je. Kalau kita nak bapak kita korban, kita bagi duit pada bapak dan bapak uruskan. Kalau kita nak bapak kita korban, kita bagi duit pada dia. Dan bagi saya ini salah satu fahaman yang kurang tepat lah. Iaitu kita suka nak bantu orang berkorban. Sedekah korban tu hukumnya sunat. Yang Nabi siang dan malam, pagi dan petang, 23 tahun bukan nak bantu orang berkorban. Siang dan malam, pagi dan petang, 23 tahun Nabi nak selamatkan manusia daripada neraka. Kenapa kita sempitkan bantuan kita kepada orang? Setakat nak bantu dia korban, setakat nak bantu dia pergi umrah. Sepatutnya kita buat tugas yang lagi besar daripada itu, iaitu bantulah dia, selamatkannya daripada neraka. Bagi ilmu, bagi duit pada dia supaya dia belajar agama, bagi duit pada dia supaya dia ikut kursus solat yang betul. Ya Allah, itulah yang Nabi kata, bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Kita bagi ilmu pada dia. Kadang-kadang kita bagi duit kan, dia korban. Lepas tu dia jahil. Solat pun lambat, solat pun tak betul, maka korbannya tak ke mana? Sebab amalan pertama yang akan disuat ialah solat. Jadi bukan saya kata salah, tak, utamakan yang utama. Kalau nak bantu orang, bantulah sebagaimana Nabi bantu umatnya, iaitu selamatkan umatnya daripada syirik, daripada kufur, daripada melakukan dosa. Wallahu a'lam. Korban tu kalau suami dah buat, isteri dan anak-anak tak perlu. Sunnah Nabi ialah ketua keluarga buat. Suami ataupun bapa buat, kemudian Nabi niat, korban ini dari aku dan dari ahli keluargaku. Tapi penamanya seorang je. Dan semua akan dapat pahala. Isteri dapat pahala, anak pun dapat pahala. Kalau ada cucu pun, cucu yang belum berkeluarga akan dapat pahala tu. Bahkan ulama kata yang mati, keluarga kita yang dah mati pun akan dapat pahala tu. Tak payahlah seekor lembu tu, satu bahagian nama suami, satu bahagian nama isteri, 5 bahagian nama anak-anak. Tak payah. Satu nama je, nama suami, kemudian ataupun bapa, kemudian bapa tu berniat, ini korban daripada aku, untukku dan untuk ahli keluargaku. Kerana Allah. Korban tu kalau suami, okey. Kalau daging korban yang dikongsi 7 orang, dapatnya macam 5 kilo pun kena bagi-bagi. Ya, ikut sunnahnya yang terbaik bagilah 3. 5 kilo, kalau bagi 3, dapat berapa? 1 kilo setengah. Lebih kurang lah. 1,5 kilo sebenarnya banyak bagi orang miskin. 1,5 kilo tu banyak. Kalau kita rasa sikit, bagi bahagian kita, dia dapat 3 kilo. Dia sebenarnya nilai sedekah tu bukan pada kualitinya, tapi dia bukan pada kuantiti, tapi pada kualiti. Kadang-kadang orang miskin dapat benda kecil, tapi dah lama tak makan daging, dia rasa seronok dan dia rasa kita ni sayang pada dia. Kalau rasa dia tak cukup, bagilah duit lagi. Kenapa nak hadkan bantu dia dengan daging korban yang 1 kilo tu sahaja? Manakah lebih baik waktu Covid ni untuk keselamatan jemaah, tak ada korban di taman saya? Okey, tak ada korban, kita boleh buat tempat lain. Itu tak ada masalah. Bila tak boleh buat, dalam kaedah Islam, bila ada darurah, maka boleh buat yang sebelum tu tak boleh.
Bila tempat kita tak boleh, buat tempat lain. Manakah yang lebih baik, solat di rumah ataupun di masjid, yang mana masih perlu menjaga jarak? Pandai-pandailah. Kalau tanya saya ambil pendapat solat di rumah lebih baik. Sebab tujuan solat berjemaah supaya rasa ukhuwah, rapat-rapat saf kan, supaya syaitan pun tak kacau. Ini bila dah jarak macam solat jemaah tu tak sampai tujuannya, roh jemaah dah tak ada, dan syaitan pun lagi senang nak kacau kita. Sebab dalam satu hadis Nabi kata bila hujan solat di rumah. Jadi kalau kerana hujan Nabi benarkan solat di rumah, maka sekarang jaga penjarakan sosial. Sebab apa? Sebab wabak kan, takut wabak. Jadi wabak COVID-19 dengan hujan mana lebih bahaya? Lebih bahaya COVID-19. Jadi kalau betul bahaya, kenapa nak solat juga? Sedangkan kerana hujan pun Nabi kata solat di rumah. Wallahu alam.